Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pensyarah kami, Dr. Putih Nur Raihan dan rakan-rakan sekelas, saya Muhammad Fakhrul Syahmi bin Razak Nizam bersama rakan-rakan daripada kumpulan 3 akan membentangkan pembentangan kami iaitu Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Pendahuluan. Malaysia telah melalui pelbagai pengalaman pahit sebelum berdiri teguh dan kukuh sebagai negara membangun. Pemimpin-pemimpin kita yang dahulu yang berwibawa seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock, Tun Sabaten dan lain-lain telah berunding dan bertolak ansur untuk mencapai perpaduan. Malaysia terdiri daripada berbilang bangsa yang mempunyai pelbagai adat resam, agama dan kepercayaan. Semangat nasionalisme yang mendalam tanpa mengira kaum, agama dan warna kulit telah dapat dipupuk menerusi perpaduan kaum. Inilah kesepaduan nasional yang telah wujud, didukung dan mesti terus-menerus dimantapkan. Ia dilaksana melalui 3 rangkai proses yang bergerak serentak dipacu oleh 3 motivasi iaitu perpaduan yang diidamkan, kesepaduan yang dicapai dan penyatupaduan yang diusahakan. Definisi. Perpaduan ialah penyatuan dan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan sesebuah masyarakat atau kumpulan. Ia merupakan perhubungan sosial yang mengaitkan manusia. Dalam masyarakat ringkas ataupun biasa, ia mungkin berdasarkan hubungan kekeluargaan dan nilai saling menghormati dan menyayangi. Bagi masyarakat yang lebih kompleks pula, terdapat beberapa teori berkaitan faktor yang menyumbang kepada perpaduan sosial ataupun masyarakat. Perpaduan ditakrifkan sebagai hubungan erat atau bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Dalam kata lain, perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan negara. Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum yang dapat hidup dengan harmoni. 3 lapisan kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional terbahagi kepada 3 komponen utama iaitu perpaduan yang membawa kepada kesatuan. Komponen yang kedua ialah kesepaduan yang merupakan keadaan bersepadu yang menjadi kesatuan yang utuh. Dan yang terakhir ialah penyatupaduan yang merupakan satu proses untuk menyatupadukan masyarakat yang berada di Malaysia. Sejarah kesatuan Malaysia. Kesatuan merupakan satu proses yang menjadikan sebuah perpaduan menjadi utuh. Sejarah kesatuan bermula daripada pusat yang berbeza yang dibentuk oleh oleh British pada ketika itu. Kemudian dia akan bergerak menjadi Malaya Union pada 1946. Malaya Union telah ditolak dan dibantah dan pada 1948 terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu dan 1957 kita beralih kepada kemerdekaan Tanah Melayu dan pada 1963 pula kesatuan itu terbentuk dengan sempurna apabila terjadinya pembentukan Malaysia di mana Tanah Melayu disatukan dengan kepulauan seperti Sabah dengan Sarawak menjadi negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haniza. Saya akan membentangkan peristiwa 13 Mei 1969. Insiden rusuhan kaum pada tahun 1969 ini merupakan kemuncak kepada masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini bukan sahaja telah meragut banyak nyawa, malah harta benda juga dikatakan banyak tergadai. Seterusnya, ia juga berkait rapat dengan pilihan raya umum pada tarikh 10 Mei 1969 dan telah menjadi titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Seterusnya, kesan peristiwa 13 Mei 1969.
Antaranya ialah tiba-tiba berlaku ungkapan dan haluan negara. Yang kedua, perpaduan mengganti perkataan kesatuan. Yang ketiga, kesatuan dalam kepelbagaian tidak digunakan lagi. Yang keempat, perpaduan dalam kepelbagaian. Yang terakhir, diguna pakai semenjak RMK2 iaitu pada tahun 1971 sehingga 1975 untuk usaha penyatuan sosial. Membina kesatuan berterusan. Tapak integrasi merupakan satu ruang pertemuan kelompok strategi di Malaysia merangkumi etnik, agama, parti politik, NGO, masyarakat sivil dan lain-lain. Ia merupakan satu usaha untuk menjadikan kesatuan ini berterusan untuk bergerak ke arah perpaduan. Yang pertama adalah dengan cara usaha perlembagaan persekutuan. Seterusnya adalah Jabatan Perpaduan Negara yang membina dasar-dasar integrasi nasional di negara ini. Kemudian pemangkasaan sekolah kebangsaan dan juga sekolah wawasan. Penerapan kesatuan yang bermula daripada sekolah. Dan seterusnya ialah dari sudut pembangunan ekonomi dan juga pembentukan negara yang lebih utuh. Tapak integrasi ini dikukuh dengan adanya rancangan Malaysia dan juga salah satu daripada itu ialah pembentukan transformasi negara TN50. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat tengah hari semua. Saya Piusan Pereira. Sekarang saya nak berbincang pasal perpaduan matlamat diidamkan. Perpaduan merupakan salah satu aspek penting bagi setiap negara dan setiap bangsa. Matlamatnya adalah agar setiap bangsa dan negara dapat hidup dengan harmoni dan tenteram tanpa perkara yang dapat mengugut keamanan. Rakyat tidak akan dapat hidup dengan selesa dan negara akan berkolis setiap masa akibat tiada keamanan. Hal ini dapat dilihatkan di negara-negara yang bergolim apabila berperangan sentiasa berlaku dan rakyat tidak dalam keadaan bergantung kepada bantuan luar kanak-kanak. Perempuan dan orang tua menjadikan mangsa pebuluran serta hidup dalam serba kekurangan. Daripada yang diterangkan tadi, kita dapat bahawa pentingan untuk membina mampu paduan agar menjadi sesuatu budaya dan amalan kehidupan oleh setiap rakyat lah. Seterusnya, titik perpaduan. Titik perpaduan adalah sahat yang boleh dilihat berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. Antara suasana seringan di luar menunjukkan muncul perpaduan dalam titik-titik ketiga menggaul di pasaraya, mengadakan majlis perkahwinan, tempat makan, sokongan dalam sukan, memberi bantuan ketiga bencana, mengunjungi tempat percutian, menikmati cutian umum apabila rakyat adil, menonton filem di pawagam dan sebagainya. Tahap perpaduan yang dicapai di Malaysia boleh dikatakan kita sudah mencapai satu tahap yang agak memuaskan. Nilai perpaduan, keterangkuman dan kebersamaan bangsa serta etnik di Malaysia telah menjadi kekuatan untuk rakyat terus hidup secara harmoni, aman sejahtera dan hidup tanpa sebarang ada konflik. Dan kita berkongsi tentang semangat unity dan juga perpaduan dalam menjalani kehidupan. Dan di antara tiga perkara yang kita telah capai, terutamanya setelah pasca kemerdekaan ini, dalam keadaan kita mempunyai pelbagai kaum, bangsa, agama dan latar belakang, kita telah muncul sebagai sebuah masyarakat yang dinamik,
dinamik, iaitu masyarakat yang mempunyai kepelbagaian dan mempunyai kemampuan untuk hidup di dalam perbezaan. Dan kita menjadikan perbezaan itu sebagai satu kelebihan untuk kita terus membina sebuah negara yang aman, harmoni dan juga makmur. Kemudian yang keduanya ialah asimilasi budaya dan sosial. Di mana kita tahu setelah tempoh yang panjang ini, kita telah mengalami satu proses penyesuaian budaya dan sosial yang cukup boleh dikatakan baik sekali. Sama ada orang Melayu boleh bergaul dengan orang India, orang Cina, begitu juga dengan bangsa dan kaum-kaum yang lain yang ada di Malaysia. Kita dapat lihat bagaimana orang Melayu boleh meraihkan kebudayaan orang Cina, orang India. Demikian juga orang India menyambut hari perayaan bersama dengan orang Melayu, dan bangsa-bangsa lain juga begitu. Jadi ini menunjukkan negara kita memiliki satu tahap perpaduan yang baik telah dicapai. Kemudian kita bergerak secara holistik, sama ada dari sudut lapangan pendidikan, akademik, cita-cita politik dan sebagainya. Dan kita telah berjaya membina kesepaduan, terutamanya dalam kelompok hidup bermasyarakat, apabila kita boleh bekerjasama, sama-sama mencari rezeki, sama-sama membina sebuah negara yang kita berkongsi cita-cita. Dan ini menunjukkan tahap perpaduan itu adalah tahap perpaduan yang baik, dan kita masih lagi dalam usaha untuk meneruskan perkembangan kemajuan ini. Penyatu paduan proses diusahakan terdapat dua, iaitu etnik dan alat penyatu paduan. Yang pertama, etnik terbahagi kepada tiga, iaitu tahap keetnikan, batas etnik, hubungan sosial, rentas etnik. Yang pertama, tahap keetnikan. Terdapat tiga, iaitu keetnikan, kemodalan dan kestabilan. Yang kedua, batas etnik. Mempunyai 4, iaitu material, status, tuntutan sosial dan tindakan gentian. Dan yang ketiga, hubungan sosial, rentas etnik. Mempunyai 3, iaitu individu, hubungan etnik dalam komuniti, tahap keaktifan penyertaan dalam institusi. Proses yang diusahakan nombor 2, iaitu alat penyatu paduan, terbagi pada 3, iaitu kesepaduan dari atas ke bawah, KRT. Yang kedua, bawah ke atas, iaitu NGO. Yang ketiga, inisiatif akar umbi. Yang pertama, kesepaduan dari atas ke bawah, KRT. KRT iaitu kawasan rukun tetangga. Kawasan rukun tetangga yang bersifat kelompok dan strategik. Ia telah wujud pada tahun 1970. Bilangan ahli mencecah lebih kurang 8,500 ahli di seluruh negara. Ia terus mekar dan matang, bermula dari orientasi security kepada ejen pembangunan. Yang kedua, bawah ke atas, iaitu NGO. Peranan NGO sebagai pengagih habuan pembangunan. Yang kedua, NGO sebagai ejen pemantauan, pelaksanaan program untuk kaum minoriti. Dan yang ketiga, inisiatif akar umbi, iaitu pelaksanaan street wedding, iaitu majlis perkahwinan rakyat yang berlangsung di seluruh negara setiap hujung minggu. Ia juga boleh dijadikan sebagai majlis kesyukuran dan majlis perayaan, iaitu rumah terbuka. Inisiatif kelompok akar umbi paling berkesan tanpa penglibatan langsung pemerintah. Beralih ke persoalan topik. Persoalan topik, bagaimana usaha pihak kerajaan dalam menjamin perpaduan nasional Malaysia? Antaranya ialah Perdana Menteri ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melancarkan dasar perpaduan negara yang bersifat inklusif, jelas dan kohesif demi memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang kukuh dan teras perpaduannya. Seterusnya, 3 objektif utama dasar perpaduan negara iaitu berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian yang menetapkan strategi jangka panjang dalam usaha memupuk, mengukuh dan memelihara perpaduan dalam kalangan rakyat.
Ia juga selaras dengan penerimaan rakyat Malaysia bahawa masyarakat negara ini adalah majmuk dan mempunyai pelbagai latar belakang dari segi pegangan agama, pengenalan bangsa serta budaya. Sehubungan dengan itu, dasar perpaduan negara memerlukan sokongan padu dan kerjasama penuh daripada semua pihak, terutama ejen penggerak perpaduan membabitkan pertubuhan bukan kerajaan NGO, pihak swasta dan juga pemegang taruh berkaitan. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Kesimpulan daripada bab ini ialah rakyat Malaysia mempunyai banyak perbezaan tetapi jika disatukan dalam prinsip dan nilai kemanusiaan yang baik, pastinya perpaduan dapat dilahirkan dan dikekalkan. Perpaduan sangat penting untuk menjamin kelangsungan pembangunan negara. Perpaduan bukan sesuatu yang statik dan boleh dicapai secara mutlak, tetapi perlu dipupuk, dipelihara dan diperkukuh secara berterusan. Semua pihak iaitu kerajaan, swasta, masyarakat sivil dan semua rakyat bertanggungjawab terhadap perpaduan. Tanpa perpaduan, keamanan negara akan terjejas, akan berlakunya pelbagai masalah yang seterusnya akan menjejaskan ekonomi negara. Namun dapat dilihat bahawa masyarakat kini mempunyai minda yang terbuka untuk menerima dan menghormati kaum atau bangsa lain serta hidup dengan aman dan harmoni di bawah satu bendera. Terima kasih.